Kerana itu orang beriman. Dia tidak melihat bahawa bila dihalang satu kebaikan, maka dia tak boleh buat baik. Masih banyak pintu-pintu kebaikan yang lain. Kembali kepada cerita hari ini. Islam mengajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, jangan kenang hari semalam. Hari semalam ialah hari yang sudah pun menjadi sejarah. Hari ini ialah hari pencapaian kita. Esok, hari yang tidak pasti. Kita nak melakukan suatu perkara biar tepat pada waktunya. Kalau kita melakukan secara gopoh-gapah, maka ia datang dari syaitan. Kalau kita lambat melakukannya, maka ia kerugian. Kita nak syak. On time. Fi waqtihi, kata orang Arab. Pada waktunya. Waktunya bila? Sekarang. Hari ini ialah waktunya untuk kita bertaubat. Untuk kita buat baik. Untuk kita tambah kebaikan. Untuk kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Untuk kita berkongsi kebaikan. Hari ini ialah hari yang perlu kita ciptakan senyuman termanis buat isteri kita. Buat anak-anak kita. Buat rakan-rakan kita. Hari ini kita nak tunjukkan suatu kesungguhan kita. Bila pemerintah kata, duduk rumah. Jangan melewat. Jangan bersia-sia. Saya nak tunjukkan kesungguhan. Komitmen saya. Saya nak iktikaf di rumah saya. Saya nak stay dekat rumah saya dengan cara yang betul. Tak ada nak berhelah-helah, tak ada. Tak penting, saya tak nak keluar. Saya nak jadikan saya tercipta dalam sejarah. Saya membantu mengurangkan kemudaratan yang berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita melihat falsafah kita, jangan kita terganggu dengan hari semalam. Dan jangan juga kita bercita-cita pada masa yang kita tidak pasti. Hari ini seluruh fikiran kita, kreativiti kita, ilmu kita pada hari ini. Saya nak jadikan hari ini hari yang paling berkualiti. Bermula saya daripada bangun pagi tadi. Alhamdulillah subuh berjemaah dengan isteri dan anak-anak. Alhamdulillah dengan zikir, dengan wirid. Alhamdulillah dengan doa-doa pelindung yang diajar kepada kita. Alhamdulillah hari ini saya dapat memulakannya kuliah subuh walau secara online. Masya Allah, hari yang bermutu dan berkualiti. Hari ini saya dapat membantu isteri saya di dapur. Saya membantu anak-anak saya mengulang kaji. Qurannya, diniyahnya, atau akademiknya. Hari ini Alhamdulillah saya dapat membantu negara saya dengan tidak menjadi penyebar. Ataupun yang berpeluang untuk menyebar kemudaratan pada orang lain. Alhamdulillah saya kuarantin diri saya. Saya tak ke mana-mana. Alhamdulillah ini perbuatan baik. Perbuatan bagus. Tuan-tuan menjadi orang yang paling bertanggungjawab dalam kehidupan. Tuan-tuan tidak tercatat orang yang menyakiti orang lain. Kalau kita mampu hidup dalam keadaan tidak menyakiti orang lain, kita insan yang baik. Yang unggul. Setiap orang Islam mesti berfikir setiap hari, saya tidak mau menyakiti orang lain. Secara langsung atau tidak langsung. Wa imma perkataan, perbuatan atau sebab-sebab tertentu yang boleh memudaratkan mereka. Mungkin keluarnya saya boleh memudaratkan orang Islam yang lain. Maka saya tidak mau melakukannya. Saya tidak mau menzalimi sesiapa pun dengan perbuatan saya. Hari yang cemerlang. Hari ini tuan-tuan sekalian, alhamdulillah saya dapat gunakan untuk muhasabah. Hari ini alhamdulillah saya dapat bersedekah. Ya, macam saya sebut tadi, ada orang bila dia tutup masjid surau, dia dah tak reti dah nak buat baik macam mana. Kadang-kadang sedekah pun tak pandai dah. Ya biasa Ustaz, kita ke masjid surau tabung berjalan. Kat rumah tabung tak berjalan. Yang jalan cuma tabung biskut. Yang berjalan Ustaz cumalah tabung-tabung penuh makanan snack-snack ni. Kita biasa kat surau masjid, tabung jalan. Kanan kiri jalan. Jadi saya tahulah nak bersedekah. Ustaz, saya sedihnya hari ni saya tak boleh lagi bersedekah. Jangan, peluang cara banyak. Allah tak pernah tutup pintu kebaikan pada manusia. Apa pun berlaku. Manusia dengan kejahilannya menutup pintu kebaikan. Dia tidak mengerti bagaimana kebaikan itu boleh dilanjutkan. Boleh dilakukan. Baik-baik. Kalau saya katakan orang kata, Ustaz, tak boleh ke masjid, tak boleh dengar dah kuliah Ustaz. Dia, orang ni dia tak berfikir, tidak berilmu, jahil. Dia tertutup pintu kebaikan. Walau kebaikan tak pernah tertutup. Online banyak. Buka semua asatizah ustaz-ustaz, Masya Allah. Macam-macam ilmu. Satu waktu boleh dengar 8 kuliah, Masya Allah. Tak dengar sana, dengar sini.
Lebih banyak manfaat. Dan kita juga boleh derma juga. Tak apalah masjid suruh ada tutup. Tapi pintu derma dia tak tutup. Online kan dia. Beri wakil Tok Imam kan boleh lagi ke masjid. Tok Noja boleh lagi ke masjid. Gunakan golongan ini sebagai penyebab penyampai kebaikan kita. Jangan putus kebaikan. Hanya kita disekat satu jalan kerana hikmahnya kata ulama. Bila Allah sekat satu jalan kebaikan untuk Allah melihat sejauh mana keikhlasan dan kejujuran kita untuk buat baik. Kalau orang tidak jujur dengan mudah beri alasan. Saya baru nak ke masjid, tutup pula masjid. Tengok. Mudah beri alasan. Saya baru nak dengar kuliah ustaz. Tak boleh kuliah pula. Itu saya tak dengar kuliah ni. Saya baru nak jadi baik. Masjid juga tutup pula. Tak jadi baik. Ya, orang ni beri alasan. Sebenarnya Allah tak pernah tutup pintu kebaikan. Kerana pintu kebaikan dilihat dengan cahaya hati, cahaya iman. Bukan dengan mata kasar. Ada waktunya, saya katakan, Allah memang uji kita sehingga kebaikan-kebaikan tu tak nampak. Tak boleh direct kita buat. Tetapi secara indirect, secara tidak langsung. Kita tetap boleh melakukan. Seorang berkata, ustaz, tak ada anak yatim, saya nak tolong. Lihat, dia tak nampak ada anak yatim. Maka, berikan pada orang yang tahu siapa ada, siapa yang kena anak yatim. Ustaz, saya rasa tak ada orang susah kat kampung saya. Berikan duit kita pada orang yang tahu siapa yang susah di kampung kita. Kita mungkin tak nampak. Berikan pada mereka, mereka lebih tahu. Mereka lebih arif. Jangan bercerita tentang esok yang belum pasti. Hari ini, anggaplah hari ini mungkin hari terakhir yang Allah hadiahkan pada kita. Bila kita rasakan bahawa hari ini mungkin hari terakhir, kita pandai bahagikan masa dengan bijak. Setiap waktu dia bernilai ribuan tahun. Ratusan tahun. Lalu kita akan bahagikan. Kita akan bahagikan waktu tersebut dengan cara yang paling baik. Baik macam mana tuan-tuan sekalian? Okey, saya ada 24 jam pagi sehinggalah malam misalnya. Macam mana saya nak jadikan setiap waktu ini bermanfaat? Saya buat jadual mulakan dengan baca Quran. Saya buat jadual dengan zikir. Saya buat jadual mulakan dengan menuntut ilmu. Saya buat jadual mulakan dengan tazkirah-tazkirah yang ringkas yang boleh saya manfaatkan. Maka bagaimana dia menguruskan waktu-waktunya tadi sehingga menjadilah hari ini hari yang paling bermakna dalam hidupnya.